Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira Umairah binti Ma'arif. Saya melakonkan watak sebagai adik perempuan di dalam keluarga ini. Hai, nama saya Muhammad Adil Haikal Ruslan. Saya memainkan watak sebagai seorang ayah di dalam keluarga ini. Saya Tuan Ina Fazrina binti Tuan Ahmad Disuki. Saya memegang watak sebagai seorang kawan baik kepada pasangan isteri tersebut. Assalamualaikum, nama saya Nur Arba'iyah binti Nur Azhar. Saya melakukan watak sebagai ibu. Hai, saya Mugafnan. Saya membawa watak sebagai seorang abang dalam kisah ini. Pada satu hari, ketika ibu dan ayah mereka telah pergi keluar bekerja, seorang abang telah memasuki bilik adik perempuannya atas niat untuk melakukan sesuatu mahram. Walau bagaimanapun, adik perempuannya itu membenarkan dan tidak menolak abangnya untuk masuk ke biliknya atas niat yang sama. Selepas ibu dan ayah mereka telah masuk ke bilik tidur, ketika itu si abang dan adik perempuannya sedang berdua-duaan di meja makan. Si abang telah mengajak adik perempuannya untuk masuk ke bilik bersama-sama untuk melakukan sumpah mahram sekali lagi. Mereka telah duduk makan bersarapan bersama-sama. Ibu dan ayah mereka telah mengajak mereka untuk keluar berjalan. Namun begitu, berbagai alasan telah diberikan oleh mereka untuk menolak ajakan tersebut. Selepas ibu dan ayah mereka telah pergi keluar berjalan-jalan, si adik tanpa rasa segan silu telah mengajak abangnya untuk masuk ke bilik bersama-sama. Selepas ibu dan ayah mereka hendak memulakan perjalanan, ibunya telah tertinggal beg tangannya di dalam rumah. Ibunya telah masuk semula ke dalam rumah untuk mengambil beg tangan tersebut. Selepas beliau mengambil beg tangan tersebut, beliau telah mendengar suara anak-anaknya berada dalam bilik yang sama dengan melakukan perkara semua mahram.
merasa sangat sedih atas perkara tersebut. Mereka telah bersepakat untuk menelefon kawan baik mereka bagi meminta pandangan dalam mengatasi masalah ini. Assalamualaikum. Tuan Nina ke ni? Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ya, saya ada masalah sikit. Anak perempuan saya dan anak lelaki saya telah terlibat dengan perlakuan sembang haram. Mereka selalu berduaan di dalam sebuah bilik waktu saya dan suami saya tak ada. Saya dah buntu dah, tak tahu nak buat macam mana dah ni. Awak ada jalan penyelesaian? Oh, boleh je. Saya rasa awak dengan suami awak mungkin boleh duduk berbincang dengan anak-anak awak dan tanya diorang apa masalah diorang. Dan dari situ, awak dengan suami awak boleh cari jalan penyelesaian. Selain tu, awak dengan suami awak juga boleh bawa anak-anak awak ke masjid atau dengan ceramah tazkirah. Dari situ, diorang boleh kuatkan iman diorang balik dan dapat tambahkan diorang punya ilmu dalam agama kita. Yang seterusnya mungkin awak boleh nasihatkan anak-anak awak untuk mengunci pintu apabila mereka hendak tidur. Walaupun sebenarnya perkara ni nampak macam remeh, tapi sebenarnya dia dapat membantu anak-anak awak untuk terjebak lagi sekali ke dalam masalah sumbang mahram. Dan seterusnya pada masa sekarang, saya rasa baik awak elakkan anak-anak awak untuk tinggal berdua-duaan dalam rumah. Sebab dengan cara ni saya rasa takut diorang terjebak lagi sekali. Dan mungkin sebelum tidur ataupun masa dekat tempat makan, awak dengan suami awak mungkin boleh nasihatkan diorang, bagi tahu apa keburukan kalau diorang terjebak dengan masalah sumbang mahram ni. Okey, baiklah. Okey ya, saya rasa awak dengan suami awak boleh menyelesaikan masalah ni. Okey, baiklah. Saya dan suami akan cuba sedaya upaya kami untuk menasihati anak-anak kami. Terima kasih Tuan Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah pengakhiran cerita di atas. Ibu bapa mereka telah bersepakat untuk menegur anak-anak mereka. Anak-anak mereka telah berjanji untuk tidak akan mengulangi masalah itu lagi dan mereka akan mendengar segala syarat-syarat yang telah diberikan oleh ibu bapa mereka. Sebagai ibu bapa, kita adalah sentiasa menjaga dan mengawal pergerakan anak-anak kita tak kira di mana mereka berada. Anak-anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita menjaga dan mendidik mereka dengan baik. Sebagai ibu bapa yang baik, kita mampu membantras masalah sumbang mahram yang berada di negara kita. Assalamualaikum. Jumaat lalu, Berita Al-Hijrah menyiarkan pandangan Penasihat Majlis Agama Islam Johor, Datuk Dr. Noh Gadut berhubung punca sumbang mahram iaitu kegagalan menyediakan bilik berasingan untuk anak-anak mengikut jantina. Dan hari ini kami ke flat satu bilik di tengah-tengah ibu negara untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan sebenar mereka. Wartawan Hanisa Hasanuddin ada butirannya. Isu sumbang mahram semakin menjadi-jadi dan boleh diibaratkan seperti tiada kesudahan. Rumah yang mempunyai satu bilik merupakan contoh berlakunya masalah pengasingan bilik mengikut jantina. Dan lebih menakutkan, rumah satu bilik ini masih banyak di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur. Bagi Asnawati Munir, ibu kepada 3 orang anak, beliau akui bimbang dengan keselamatan anak perempuan tunggalnya memandangkan 2 lagi anaknya adalah lelaki. Walaupun adik-beradik, jelasnya perkara itu masih perlu dijaga.
bila anak dah besar, dah ada saudara lelaki, adik lelaki, kita bimbang juga kan, malam je. Jadi kita bimbang juga. Jadi kalau dapat yang lelaki kat luar, yang perempuan kita bawa ke bilik. Jadi macam tu lah. Jadi kalau orang yang ada anak perempuan, anak lelaki, yelah memang adik-beradik. Orang cakap tak kisah kan. Tapi kita kan menjaga juga. Ada juga ibu bapa yang terpaksa membuat pembahagian di dalam satu bilik tersebut kerana mahu mengelak terjadinya perkara buruk. Lebih-lebih lagi, zaman ini masyarakat lebih terdedah dengan masalah sosial. Bila akak dah makin membesar sikit, sebab akak seorang perempuan kan, so bapak bagi sekat bilik, jadikan dua, dia sekat tengah-tengah sebab bilik tu satu tapi dia memang besar, dia panjang. So sekat tengah-tengah tu, so dapatlah ke belakang tu macam sikit, so akak dapat bilik kat situ kan. Bila zaman dulu kita tak ada terdedah dengan benda-benda yang sosial sekarang ni. Tapi bila zaman sekarang ni macam bagi kerisauan tau. Risau bila parents yang ada anak lelaki dan anak perempuan, dia akan risau. Namun bagi penduduk di sini yang kebanyakannya golongan miskin bandar, rumah satu bilik ini adalah syurga buat mereka kerana ini yang termampu. Walaupun rumah satu bilik pada zaman sekarang sudah tidak relevan. Waktu sekarang ni memang tak relevan sangatlah. Kecuali kalau rumah orang asli pun sekarang ni ada 2-3 bilik. Bagi kita yang berpendapatan rendah ni, tak ada pilihan lain lagi. Kita hanya mampu untuk menyewa rumah yang ditawarkan oleh kerajaan, kan? Jadi macam tu je lah, kita terpaksa terima. Diharap pihak berkuasa dapat menyelesaikan isu rumah satu bilik ini dengan segera. Cegah isu sumbang mahram sebelum terlambat. Ada pihak mengatakan bahawa rumah satu bilik antara penyumbang utama kepada berlakunya sumbang mahram. Tetapi inilah harga rumah yang mereka mampu bayar untuk berlindung. Jadi, apa langkah penyelesaian bagi masalah ini? Terutamanya kepada golongan bawah B40 dan ke bawah. Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah.